Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi untuk tengok video ni. Dan aku harap korang dapat jugalah untuk tengok video-video yang lain yang ada di channel Faiz Cerita ni. Dan kepada yang baru tengok, korang dapatlah bantu untuk support aku dengan subscribe, like dan kalau boleh sharekanlah pada kawan-kawan ke kan. Aku nak kongsikan satu kisah yang kisah ni tidak begitu seram. Ada seram tapi taklah begitu banyak sangatlah. Tapi dia lebih kepada misteri. Di mana aku dapat cerita ni melalui satu perkongsian dari satu blog, di mana apa yang dikongsikan dalam blog tu berkenaan dengan tempat ni, di mana tempat ni yang begitu popular yang semua orang kenal ni, ada rupanya kisah-kisah misteri yang terselit. Sedangkan bila aku pergi dekat tempat tu, aku tak pernah rasa apa-apa pun. Aku tak tahulah korang macam mana, tapi korang mesti kenal punya dengan tempat ni. Kalau aku sebut mesti korang tahu. Siapa yang tak kenal dengan menara berkembar yang paling tinggi dekat KL? Korang mesti dah tahu kan? Kat situlah. Sebenarnya aku tertarik dengan perkongsian daripada blog tu. Bukan apa, sebab aku tak pernah jangka apa-apa pun misteri ke seram dekat tempat ni. Pada aku macam biasa je, macam okey, macam tenang je kan. Tapi tak tahulah korang macam mana. Kalau korang tahu kisah ni, pernah dengar ke? Dikatakan menara berkembar ni, terdapat ada satu tingkat di mana tingkat tu telah dikosongkan dari dulu lagi sehingga sekarang. Dan tingkat berapa tu aku tak tahu sebab dia tak nyatakan tingkat berapa. Tapi kalau korang tahu, korang boleh share lah. Dikatakan dekat tingkat ni memang banyak berlakunya perkara-perkara yang menyeramkan dan misteri yang ramai tak tahu. Apa yang dikongsikan juga, bila kita pergi dekat menara ni, kita masuk dalam lift, ada yang pelik sebenarnya dekat butang lift tu. Ada nombor yang memang tak ada dekat situ. Tak tahulah ramai yang perasan ke ataupun tak perasan ke kan. Dan itulah dia, tingkat yang dikosongkan tu. Yang di mana memang tak ada sesiapa pun dibenarkan pergi ke, nak pergi singgah ke, memang tak dibenarkan sama sekali. Antara kisah yang pernah berlaku dekat tingkat tu, di mana pengalaman tu dilalui oleh seorang bekas pengawal keselamatan dekat situ yang namanya Iswadi. Dan Iswadi ni memberitahu hampir setiap malam dia kena meronda di setiap tingkat, di serata sudut bangunan lah, dan juga termasuk tingkat ni lah. Apa yang Iswadi ni cerita mengikut pengalaman dia, dia kena pergi meronda dalam pukul 1 pagi. Dan hampir setiap malam bila dia masuk dalam lift nak pergi meronda, bila dia masuk je dalam lift tu, memang ada satu bau-bauan yang wangi, seakan-akan ada orang yang masuk dalam lift tu sebelum Iswadi ni masuk. Apa yang Iswadi ni beritahu macam baru sangat ada orang yang masuk dalam lift ni, sedangkan tak ada sesiapa pun, dan lift tu telah dikosongkan selama beberapa jam yang lepas. Hampir setiap malam lah, bila dia nak pergi meronda je masuk dalam lift tu, ada bau-bauan yang wangi. Korang tahulah macam mana kan bila kita masuk dalam lift, lepas tu ada orang tu keluar, dia pakai perfume yang wangi yang kuat, memang ada meninggalkan lah sekejap bau-bauan tu dekat dalam lift. Macam itulah yang Iswadi ni rasa. Iswadi ni beritahu bila dia masuk je dalam lift, ada bau macam tu, dia tak berfikir apa-apa sebab itu adalah kerja dia. Macam mana sekalipun dia kena teruskan kerja dia, dia kena laksanakan tanggungjawab lah. Apa yang Iswadi ni beritahu, bila dia berada dalam lift, sampai dekat satu tingkat tu, dia keluar sekejap daripada lift tu, cek keadaan dekat tingkat tu, cek lah dari sudut sana, dia buat spot check, dia tengok kiri kanan apa semua. Lepas dia dah cek semua tu, dia pun masuklah ke dalam lift nak pergi ke tingkat yang lain. Dan bila dia masuk dalam lift, kan korang tahu pintu lift tu macam ni, nak tutup macam ni, ada macam ruang macam ni lah. Apa yang diceritakan, Iswadi tu ada nampak depan mata dia geng, ada perempuan berambut panjang sedang memandang di bawah. Tak tahulah dia pandang macam mana kan. Tapi inilah apa yang Iswadi tu nampak. Memang dia sangat tenang. Dia cakap dia nak melaksanakan tugas dia je. Bila dia nampak je macam tu, dia pun mengendahkan lah buat tak tahu. Sebab dia nak habiskan kerja dia je. Walau macam mana pun Iswadi ni bagi tahu dia cepat-cepat lah nak habiskan rondaan dia. Selain daripada pengalaman Iswadi ni, ada lagi satu pengalaman yang aku nak kongsikan dengan korang. Di mana pengalaman ni dilalui oleh seorang wanita yang bekerja dekat situ sebagai pengawal sumber manusia.
apa yang dikongsikan, dia ni juga tidak terlepas daripada gangguan ni. Sebab apa? Sebab dia pun bekerja boleh dikatakan sampai lewat malam juga. Korang rasalah kan apa gangguan yang pengawal semua manusia ni kena. Bila aku baca je kisah perkongsian ni kan, aku pula yang jadi seram. Sebab apa yang dikongsikan, dia pernah ternampak Pontianak tercegat di luar tingkap dan sedang memerhatikan dia. Ui, seram geng. Oh, naik weh bulu roma aku, nampak? Sebab aku macam dapat bayangkan keadaan dia. Korang bayangkan kalau korang kerja dekat satu bangunan dan korang kena kerja sampai lewat malam. Lepas tu dekat mana-mana sudut dalam bangunan tu ke, dekat dalam pejabat ke, korang berdiri dekat ada satu tingkap. Lepas tu korang ternampak ada pontianak depan mata korang yang dia tengah memerhatikan korang. Confirm lah seram punya kan. Aku yang kongsikan cerita ni pun rasa seram weh. Nampak bulu roma naik ni Pada aku ini adalah satu pengalaman yang sangat menyeramkan. Dan mengikut apa yang dikongsikan, ada 2 kisah saja, iaitu di mana ada 2 orang yang pernah lalui pengalaman ni. Satu, Iswadi tadi, seorang merupakan pengawal keselamatan. Seorang lagi adalah seorang pengawal sumber manusia. Dan aku rasa banyak lagi yang pernah terkena pengalaman-pengalaman misteri seram dekat situ. Tapi apa yang aku dapat kongsikan dengan korang ni 2 je lah. Sebab apa yang dikongsikan, apa yang aku baca tu, ada 2 je pengalaman yang merasai pengalaman ni dekat menara berkembar tu. Apa yang aku nak tanya dengan korang geng, kalau korang tahu kisah ni, korang pernah dengar, aku harap korang dapat komen lah dekat komen di bawah. Atau korang pernah lalui ke pengalaman-pengalaman seram, misteri yang ada dekat bangunan ni, dekat menara ni, korang komen lah. Jadi kita sama-sama boleh berkongsi. Kalau korang ada pandangan, korang nak nilaikan apa-apa, korang boleh komen juga dekat ruangan komen di bawah. Dan aku nak tahu, tingkat berapa sebenarnya yang kosong ni, yang memang dikatakan misteri dan seram ni, sebab dia tak nyatakan tingkat berapa. Jadi aku teringin juga nak tahu. Kalau korang tahu, korang boleh komen lah dekat ruangan komen Kita sama-sama lah boleh berkongsi penceritaan. Jadi itu sahaja geng untuk video kali ni yang aku dapat ceritakan, kongsikan dengan korang. Tidak begitu panjang, memang sangat ringkas. Tapi aku harap sangatlah korang dapat stay tune sampai habis. Dan aku harap korang dapat fahamilah apa yang aku cuba kongsikan, apa yang aku cuba nak ceritakan ni. Jadi itu sahaja geng. Aku harap korang dapat teruskan support Faiz Cerita. Dan kepada yang baru tengok, aku harap korang dapat untuk support dengan subscribe, like dan share. Dan jangan lupa untuk tengok video-video yang lain dan juga stay tune untuk video-video yang akan datang. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dan aku nak minta maaf banyak-banyak lah di atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Aku akan baikikan untuk korang sampai menjadi sempurna. Aku harap macam tu lah kan. Memang aku nak bagi yang terbaik untuk tatapan korang. Jadi apa-apa pun geng, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.